gerakan. Jadi mungkin untuk awal ni doktor nak cerita sikit apa bentuk-bentuk ancaman kesihatan psikologi ataupun kesihatan mental yang boleh tercetus asbab daripada PKP untuk menangani COVID-19 ni, doktor. Silakan, doktor. Silakan, doktor. Okey, jadi mulanya kalau kita nak cerita tentang stres ya, kita bercerita tentang ancaman tadi kan, kita sebut ancaman. Kesihatan mental kita ni pun ada ancaman. Bukan ancaman ni dari segi ancaman negara sahaja yang kita ada. Ya, dari segi kesihatan mental sendiri, apa bentuk ancaman yang kita kena bincang pagi ni. Jadi ancaman tu boleh disebabkan oleh dua. Satu disebabkan oleh masalah jangkitan coronavirus itu sendirilah. Dan yang keduanya, ancaman kesihatan mental ni juga boleh disebabkan oleh apa yang kita alami sekarang lah. Jadi macam waktu sekarang ni kita dah menghadapi PKP ni dah berminggu-minggu kan. Ini dah masuk minggu ke-5 dan seterusnya akan masuk minggu ke-6. Kalau kita tengok daripada jurnal-jurnal ataupun daripada artikel yang dikeluarkan pada ketika ini, semuanya bercerita tentang proses lockdown. Kebanyakannya lockdown, kebanyakannya jangkitan, macam mana sesuatu negara tu menangani, berapa kes, berapa kematian dan sebagainya. Kita pun boleh rujuk pada satu jurnal daripada Lancet yang baru-baru ni ada diterbitkan. Dia mengkaji apa yang berlaku pada kesihatan mental berdasarkan beberapa kajian yang terdahulu. Contohnya semasa SARS, Ebola dan sebagainya. Jadi kita ni sebenarnya mengalami emosi yang lebih kurang samalah. So antara emosi yang kita ada adalah seperti masalah gangguan dari segi emosi macam sedih, rasa stres, tak boleh nak tidur, resah, marah pun ada, betul Betul. Semua ni kita alami macam seharian kita lah. Kemudian kadang-kadang kita rasa macam penat, tak boleh nak berfungsi. Itu semua sebenarnya apabila kita menghadapi satu wabak ataupun satu pandemik seperti ini, ini adalah reaksi-reaksi kita yang normal sebagai human being atau manusia. Jadi kalau kita tak terkesan lah, contohnya kita tak rasa apa-apa, itu bukanlah satu perkara yang biasa, itu tak biasa. Cumanya macam mana kita nak menghadapi situasi ni, semua akan terkesan. Jadi apa yang menyebabkan mungkin kita tanya, okey, apa agaknya yang menyebabkan kita stres pada waktu ni? Yang pertama tentang berita-berita lah. Bila naik je berita ada kematian, ada banyak kes dan sebagainya, kita rasa takut, kita rasa resah, kita risaulah, takut are we the next victim? Is our family jadi mangsa seterusnya kan? Dan apakah yang kita dah buat untuk kita melindungi diri kita, keluarga kita? Kemudian di samping itu, pada waktu PKP ni pula kita ni memang dikendaki duduk setempat. Kalau kita bekerja daripada rumah, betul? Jadi pada peringkat ni ada berlaku perubahan. Biasa duduk di pejabat dan kita biasa ada interaksi dengan kawan-kawan sekerja. Sekarang kita duduk di rumah dan menggunakan pula online. So online, semua online. WhatsApp dah online lah. Jadi bagi saya itu semua satu perubahan yang begitu mendadak. Adakah kita tech savvy? Kita tanya, kita ni pandai tak menggunakan online, internet dan sebagainya. Jadi kalau benda-benda ni kita tak ada, dia menimbulkan ketakutan dan kegusaran. Selain daripada tu, banyak lagi sebenarnya isu. Contohnya macam kalau rumah dari segi lockdown ni semua kena duduk dalam rumah. Macam mana jenis rumah yang kita ada tu? Kalau untuk orang yang kurang berada dan sebagainya, rumah sempit dan keluarga yang besar, dia akan menimbulkan emosi yang berbeza daripada orang yang mungkin lebih bagus keadaannya, rumah yang lebih besar dan sebagainya. Dan selepas itu pula kita pun kadang-kadang bila kita baca internet dan sebagainya tu, banyak kes yang membincangkan tentang macam mana kita menyalahkan seorang yang lain. Orang ni membawa jangkitan dan sebagainya. Jadi itu semua adalah menyebabkan punca-punca stres kita. Salah satu lagi yang perlu saya pertimbangkan bahawa kalau kita ada rasa kemurungan ni, kita boleh ada macam perasaan yang tak boleh, tak mahu hidup lagi dan sebagainya, tu kita akan bincang selepas inilah macam mana kita nak menanganinya. Jadi secara biasa kalau orang tu stres, sebenarnya dia mengalami 3 perkara lah secara summarizing all that. Dia ada rasa takut. Kemudian rasa takut tu dia akan rasa mula-mula tu macam mana saya nak menghadapi ni. Nak lari ke nak stay. Jadi perubahan hormon pun akan berlaku Dan seterusnya proses yang kedua tu pemulihan. Jadi
macam mana pula badan kita dia menghadapi situasi ni untuk recovery period. Kalau dapat recover, baguslah. Tapi looking at the current situation ni, nampaknya dia akan berterusan. Betul? Dia akan menyebabkan ada rasa exhaustion kat situ. Letih lah. Penatlah nak menghadapi semua ni, penatlah nak berkurung Macam mana yang kita dengar pelajar-pelajar kita pun komen kan. Alah, dah berkurung dekat hostel ni, ada yang nak balik kampung lah, yang balik kampung nak datang semula ke college dan sebagainya. Jadi exhaustion itulah menyebabkan kita punya emosi ni terumbang-ambing lah. Mulalah menunjukkan tanda-tanda yang tak berapa sihat. Jadi mungkin saya boleh huraikan juga kat sini. Walaupun dia adalah perkara biasa pada semua orang, tapi kita kena ingat bahawa orang yang lebih berisiko tu ada beberapa yang tertentu lah. Contohnya macam kalau seseorang itu elderly generation yang orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang ada sakit kronik, anak-anak lah, sama ada kanak-kanak ataupun remaja ini adalah orang-orang yang lebih berisiko untuk menghadapi masalah emosi lah disebabkan oleh apa yang kita alami sekarang ni. Dan yang ketiga, jangan kita lupa first responders kita. Maksudnya orang-orang yang berada di hospital, yang betul-betul frontliner kita tu, yang menghadapi pesakit-pesakit COVID dan sebagainya. Mereka ni sangat-sangat terdedah kepada perubahan emosi yang tidak bagus. Dan orang-orang yang ada masalah kesihatan mental. Sebelum PKP pun dia dah memang ada kesihatan mental, maka semasa PKP pun lebihlah tinggi dia punya risiko. Boleh? Jadi itulah Cik Hazwan, saya rasa macam kita semua ni memang sebenarnya terdedah. Tapi apakah dia yang menentukan di manakah kita berada mungkin lagi seminggu atau 2 minggu lagi. Kita ni termasuk dalam golongan yang terlalu stres ataupun masih lagi stable. Banyak perkara yang menentukan lah. Bukan kita dah menghadapi kesukaran sebenarnya dah lama kan daripada kita kecil sampai besar ni. Maksudnya apakah jenis kesukaran yang kita hadapi. Jadi kita ada coping mechanism kita sendiri. Dan apa yang berlaku pada kita tu ditentukan oleh macam mana cara kita pernah menghadapi tekanan dululah. Cuma Dr. mungkin untuk pusingan kejap lagi ni, kita nak berehat kejap lagi mungkin dah halang-halang Doktor sebutkan tadi macam mana kita nak cope situasi terkini dalam COVID-19, kena duduk di rumah dalam PKP Doktor kan. Cuma ada antara kita yang mengatakan ini kali pertama kita tak pernah hadapi situasi kena duduk di rumah sebab virus di luar. Dan kita tak nampak virus kat luar. Jadi ada yang tertekan, kenapa kena duduk kat rumah? Lepas tu kenapa kena hadap semua-semua ni di rumah dan pelbagai tekanan dan masalah. Jadi mungkin doktor ada panduan dan cara untuk kita menyesuaikan diri dengan situasi ini doktor kejap lagi. Dan macam mana juga stres ini boleh jadi satu stres yang baik dan juga stres yang mungkin berbahaya pada seseorang individu doktor baik, dan kita nak berehat kejap lagi kita akan sambung untuk pusingan kedua. Doktor jangan pergi mana-mana tau. Dan sahabat-sahabat kita boleh ajukan soalan juga di talian WhatsApp kita 01129004 ataupun komen anda di Facebook live kita. InsyaAllah Prof Madya Dr. Suzaili Wahab, pakar psikiatri dari Hospital Pakar An-Nur akan bersama kita insyaAllah untuk segmen ini. Ya betul, yang pasti untuk pencerahan mengenai topik kesihatan kita ni, dan jangan lupa untuk sharekan juga video kami supaya kita sama-sama kongsikan manfaatnya. Okey, InsyaAllah. Jangan ke mana, terus dengar Warna Pagi, inspirasi Inforia Islami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa
سبحانك إني كنت من الظالمين. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tidak sempurna iman jika kita tidur dalam kekenyangan, sedang saudara kita menangis kerana kelaparan. Bersama dariku untukmu Islamic Relief Malaysia, kita bantu mereka. Hubungi 0389263434 sekarang. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini dah 8.56 pagi di pagi Rabu, dan kita masih lagi meneruskan lagi slot kesihatan kita pagi ini membincangkan tentang menangani isu kesihatan mental dalam menghadapi COVID-19. Pakar perunding Sekretari dari Hospital Pakar An-Nur iaitu Profesor Madya Dr. Suzaili Wahab bersama dengan kita pagi ini. Terima kasih Doktor sudi luangkan masa bersama Azwan, Pian dan juga sahabat pendengar kita pagi ni. Nampak tak, kita pun cuba nak tenang je. Walaupun mungkin ada antara kita yang kerja dari rumah pun stres juga katanya, Doktor. Ya, betul. Sebab cabarannya Tak kira di mana pun kan, ada stres ni sekarang, saya rasa. jadi Semua ada. macam mana kita nak biasakan diri, Doktor, nak sesuaikan diri dengan situasi PKP, COVID-19, kerja di rumah, kerja di pejabat dan sebagainya, Doktor. Silakan Doktor. Okey. Jadi tadi kita bincang tentang stres. Macam mana kita ada beberapa stage kan? Beberapa peringkat. Yang pertama kita takut macam sama ada kita ni nak duduk ke nak lari ke, dan semua hormon-hormon keluar untuk persediaan flight and fight response tu lah. Dan yang keduanya peringkat recovery, di mana kita ada mula adaptasi kita untuk stres. Dan yang ketiga exhaustion lah kalau kita tak dapat nak menangani stres. Jadi memang apa-apa yang berlaku kalau sekiranya ada perubahan dalam kehidupan kita, ada perkara yang besar lah yang berlaku, kematian dan sebagainya tu, dia adalah satu peringkat yang kita panggil kita perlu adjust, kita perlukan perubahan. Jadi macam mana kita berubah itu, dia bergantung kepada banyak perkara seperti mana yang saya ada sebut sedikit tadi, dari segi macam mana cara kita menangani stres yang terdahulu kan, personality kita, apakah kita ada faktor-faktor lain yang meningkatkan risiko untuk mengalami masalah emosi. Jadi sekiranya perkara-perkara ini kita teliti dengan hati-hati, maka setiap sesuatu tu dia membawa kepada apakah yang akan berlaku seterusnya. Jadi macam kita kalau kita tengah tak biasa duduk di rumah, contohnya ibu saya cerita senang sekali, kita cerita tentang perempuan wanita dia sekarang ni biasa bekerja di pejabat. Betul? Jadi lepas tu pada waktu PKP ni nak minta bekerja di rumah. Duduk di rumah di mana ada ahli keluarga, anak yang masih kecil, katalah ada 5-6 orang dan sebagainya tu, dan dia expect untuk work from home. Apakah yang berlaku pada wanita ini atau ibu ini? Maka dia ada perlu tanggungjawab dia jadi double Anak-anak pun kena jaga, pastikan kena makan yang sihat. Nanti saya akan cerita macam mana apakah langkah-langkah yang perlu diambil lah, makan sihat, tidur cukup dan sebagainya tu. At the same time, waktu yang sama pun dia kena bekerja ni. Daripada 8 pagi sampai 5 petang dia terpaksa duduk menghadapi WhatsApp, bos kata sudah you dah siapkan kerja. Okey, apa langkah seterusnya, mana kerja yang saya bagi dah siap ke belum?
boleh bayangkan kan macam mana keadaan konflik yang dialami lah. At the same time anak menangis, nak kena sediakan macam-macam dan sebagainya. Nak So meeting itu pula sangat doktor stres. Ya? Ya? Nak meeting Macam pula meeting video pula kan. Video call dan sebagainya. Jadi itu semua menimbulkan stres. Tapi kita hendaklah sentiasa positif. Maksudnya sekiranya kita rasa stres kan, apa yang berlaku ni, saya rasa macam tak boleh nak cope dan sebagainya tu, we have to always look at the brighter side lah. Tengok yang lebih positif. Maksudnya dulu saya pernah ada stres. Macam mana saya menghadapi stres ni? PKP ni ataupun pandemik ni mungkin biasanya the usual progress is macam dia akan dia akan berkurangan kan. Finally dia akan hilang lah. Kita dah pernah ada dulu SARS, Ebola dan sebagainya. Jadi inilah yang kita kena hadapi pada waktu dia tengah peak ni. Jadi praktiskan beberapa perkara lah. Kalau sebagai ibu dengan bapa tu sebenarnya tanggungjawab dia lagi besar. Satu yang saya cerita tadi tu daripada segi pembahagian tugasan. Yang kedua dari segi monitoring of children ataupun pemerhatian terhadap anak-anak. Itu semua memang sangat penting. Sebab kanak-kanak tu sendiri ataupun remaja dia tengok kepada ibu bapa dia. Kalau ibu bapa dia keep calm kan, tenang dalam situasi yang begitu mencabar ni, menunjukkan sikap-sikap yang positif, maka kuranglah kesan kepada anak-anak tadi. Tapi kalau sebaliknya berlaku, maka akan berlakulah perubahan emosi yang mendadak juga pada kanak-kanak dengan remaja. So macam mana caranya? Yang pertamanya kita tahu PKP adalah tempoh yang panjang untuk isolasi lah. Kita panggil isolasi lah. Kita tak boleh jumpa orang kan. Kita duduk bersama keluarga, tak boleh apa kata orang tu nak keluar, nak macam dululah bersosial dan sebagainya. Tapi kita tahu bahawa PKP tak menghalang kita daripada connecting. Kita ada online platform kita connect lah antara satu dengan lain Sebab dengan cara connection tu kita akan rasa bebanan kita tu dikongsi. Jadi masalah atau perasaan kita ni dikongsi juga dengan orang lain. Dan keduanya, kita mungkin boleh luangkan masa untuk support yang lain beri bantuan apa yang terdaya lah. Dengan cara begitu kita akan rasa bahawa kita sebenarnya walaupun dalam PKP ni boleh melakukan sesuatu dan of course memang dari segi penjagaan kesihatan fizikal sangat penting, bukan untuk diri kita saja, tapi ingat kita ada keluarga terjaga apa-apa yang perlu untuk mencegah daripada jangkitan dan sebagainya itu perlu dipraktikkan oleh seluruh keluarga. Dan memang kalau kita kata tentang kesihatan mental, stres dan sebagainya tu, faktor tidur saya fahamlah waktu sekarang ni memang kita semua berada di dunia online kan. Maksudnya semuanya dengan WhatsApp, dengan telefon. Okey, itu satu lagi masalah di mana dunia online ni tiada batasan. Okey, kalau orang yang tidak begitu memahami, maka dia akan rasa macam tak apalah, even at 8 PM waktu malam pun saya masih boleh contact my worker Okey, untuk tugasan besok bagi macam ni dan sebagainya. Tapi we must have a restriction. Maksudnya kita kalau boleh, sebab kita perlu rehat. Apa-apa walaupun melalui WhatsApp, walaupun melalui online dan sebagainya tu nampak macam tak ada beratnya kan, sebab tak jumpa, it's just by the phone. Tapi sebenarnya impact kepada kita punya fikiran tu lebih tinggi because it's just there. Bila-bila masa my boss can call, bila-bila masa I can be given this task, I can be asked about my job dan sebagainya. So that creates a lot of issues kalau misalnya majikan tak faham lah. Okay, so put a border there. Dan lepas tu kalau ada masalah-masalah yang memang terkesan dan sebagainya tu, get help. Kita ada banyak sangat NGO ke government, kita punya kementerian pengurusan wanita dan sebagainya itu meletakkan talian-talian di mana boleh menghubungi sekiranya berlaku kalau stres dan sebagainya lah. So sangat banyak. Okey, jadi gunakan apa-apa platform yang ada tu. Dan of course satu yang sangat penting sekarang, kita ni dihujani dengan media kan. Maklumat ada banyak, ada fake news lah dan sebagainya tu. Jadi kena bijak pilih maklumat. Itu yang kita nak bagi kepada anak-anak kita. Cakap kalau nak pilih maklumat, pilih yang betul. Kalau tidak, dia akan menimbulkan perasaan resah yang tinggi sehingga tak boleh nak function. Jadi itu kita tak boleh nak abaikan lah. Dan kemudian rutin harian kena ada. Kalau kita stres, kita fokus hanya kepada stres saja, takut jangkitannya, takut kematian dan sebagainya, itu macam mana kehidupan kita nak berjalan kan? In fact, kalau kita ada new routine every day, ada sesuatu benda yang kita nak look forward to, maka dia akan lebih menyebabkan keadaan emosi kita yang terganggu tu dia berkurang sebenarnya, because kita ada benda yang kita nak fokus. Okay?
dan buatlah something yang enjoyable. Saya tengok sekarang ni contohnya selepas berita TV3 waktu malam kan, kadang-kadang dia tengok ada video kan, apa yang dilakukan semasa PKP dan sebagainya tu kan. Sangat menarik, interesting. Bagi saya itu adalah satu innovation lah. Kalau tak boleh exercise kat luar, you can do the exercise indoors. Macam-macam bentuk exercise saya tengok kan. Jadi yang penting dia adalah enjoyable. Fikir bahawa kehidupan kita masih berjalan. Fikir bahawa waktu pandemik ini adalah waktu yang sementara dan perlu diteruskan kehidupan, ya. Dan ambil masa untuk rehat lah. Jadi mungkin saya juga boleh cerita sikit kalau kanak-kanak tadi saya sebut kan, remaja dan sebagainya tu. Stres remaja waktu sekarang ni memang banyak lah. Terutamanya kalau dia pelajar. Betul Balik kampung tiba-tiba lecturer kata okey kita nak buat online teaching. Nak buat online teaching tu internet macam mana kan? Internet kat rumah saya macam mana? Lepas tu adakah saya ni savvy ke nak picit mana, nak butang mana kan? Lepas tu pula bila tugasan ni nak kena berakhir, nak kena bincang dengan kawan. Jadi benda-benda ni menimbulkan tekanan. Lepas tu macam saya cerita tadi, ada yang tersangkut di hostel, ada yang pula dah balik kampung, tak ada internet kan, nak masuk balik kepada asrama dan sebagainya untuk dapatkan internet. A lot of issues lah pada waktu sekarang ni. Jadi semuanya memang kena pandai. I see some positive changes lah. For example, untuk orang-orang yang duduk di hostel. Baru malam tadi kan saya ada ternampak slot oleh salah satu channel ni, di mana pelajar-pelajar universiti yang duduk di hostel ini, mereka begitu inovatif. They can do a lot of things just from indoor kan. Dia boleh buat e-sport lah, dia boleh ada interaction dari segi cipta muzik lah, they are so inovatif. Jadi gunakan masa-masa seperti ini untuk meningkatkan kreativiti masing-masing Okey. Jadi mungkin saya rasa itu yang saya nak ketengahkan lah. Dan lagi satu, kalau kanak-kanak kena ingat, dia model apa yang ibu bapa dia buat lah. Ini dari segi yang peringkat remaja bawah lagi lah. Jadi apa-apa yang ditunjukkan dari segi anxiety atau anxiousnya mak ayah dia tentang yang jangkitan ni dan sebagainya tu, dia akan terkesan. Sebab dia tidak boleh berfikir secara secara luas abstract thinking tu macam tak begitu bagus lagi. Jadi dia akan fikir straight je. Okey, nampak mak saya ni macam resah. Am I at fault? Saya ke yang salah kalau cepat marah, dia akan terasa terkesan. Ini sebab saya ke mak saya marah ataupun macam mana, Jadi benda-benda ini kita tak nak sampaikan ketakutan dan keresahan yang kita alami ni, walaupun ada, jangan disampaikan kepada anak-anak yang kecil. In fact, kita berbincang dengan dia lah. Mungkin kita boleh bincang dengan dia, okey, ini macam ni, untuk jaga kesihatan kena basuh tangan kan, kena tidur yang cukup, untuk mencegah penyakit atau penjangkitan ni, ini caranya. Itu adalah benda-benda yang positif yang kita boleh tekankan kepada anak-anak. In fact sebenarnya waktu yang begini tu sebenarnya bukan negatif saja. A lot of things we learn kan. Banyak benda perkara kita tahu macam mana nak jaga kebersihan tangan, kita tahu kalau tak ada air then we can use hand sanitizer. Sebelum ni kita buat ke? Sebelum ni macam semua ambil ringan kan, tak apa, tak basuh pun. Jadi itu adalah perkara-perkara yang positif. Anak-anak kita ni yang kecil-kecil ni sebenarnya dah di-train juga waktu ni. Okey, wash your hand, tidur waktu yang cukup, makan benda ni bagus untuk meningkatkan imuniti dan sebagainya. Jadi itu adalah cara kita untuk mendidik sebenarnya, ambil peluang yang ada Okey. Dan selain pada tu saya nak sentuh juga sikit tentang maybe first responders kita kan. First responders ni maksudnya frontliner lah. Jadi waktu begini merupakan sangat mencabar bagi diorang Cumanya kalau ada yang first responders ni, sebenarnya di setiap hospital tu dia ada psychological support untuk first responders, maksudnya untuk yang begitu stres, dia menghadapi pesakit COVID dan sebagainya, ada bantuan sokongan. Tapi mungkin apa yang saya sampaikan kat sini, untuk first responder sendiri memang ikut teknik yang sama yang saya sebutkan untuk pengurangan stres, dan kena belajar juga untuk mengelakkan daripada compassion fatigue lah. Maksudnya mereka sehari-harian kadang-kadang tengok kematian orang yang sakit, efek orang yang sakit tu kepada keluarga dan sebagainya, maka kena belajar mengatasi ataupun beradaptasi dengan melihat tu. Maksudnya tidak terbawa-bawa lah. Kenal pasti keadaan fizikal. Kalau dah penat, kalau dah rasa terlalu tertekan dan sebagainya tu, kena kurangkan badan tu, bincang dengan klik dan sebagainya. Itu yang saya boleh sampaikan lah buat masa ni. Itu yang doktor kadang-kadang kita dengar istilah burn out, ada yang tiba macam
stres tak terkawal dan sebagainya. Maknanya ramai pihak yang menghadapi macam-macam tekanan, doktor, sama ada yang di luar dengan tugasan ataupun yang di rumah pun ada juga. Dan bila doktor sebut tadi tentang macam kalau di rumah ibu bapa, mungkin ada yang kata antara suami atau isteri rasa macam macam nak marah aja. Kan Islam ajar masuk kat bilik, jangan gaduh depan anak-anak, jangan tunjukkan apa yang kita marahkan tu depan anak-anak sebab anak-anak akan nampak, doktor, kan. Ya, Baik. betul. Dan macam mana pula ada sahabat kita yang bertanya di WhatsApp ni, doktor, Puan Syahriza katanya tukang masak sepang ni. Katanya alhamdulillah setakat ni belum lagi rasa stres. Banyak masa dengan family, rindu kerja. Tapi itu mungkin tanda Allah suruh kita rehat. Cuma ada yang rasa rindu dengan keluarga di kampung, risau dengan orang tua kita di kampung tu, keadaan kesihatan mereka. Macam mana, doktor? Risau dan rindu tu. Okey, itu adalah yang saya cakap tadi. Some of the stress tu kita perlu beradaptasi, kan. Kita kena buat apa yang di dalam kawalan kita, betul? Kita tahu bahawa risau tu ada peringkat lah. Ada risau yang bagus, ada risau yang tak bagus, kan. Bila dia sedikit, dia push kita, motivate kita untuk buat something. Tapi sekiranya dia risau keterlaluan, itu dah tak biasa lagi. Ya, maksudnya dia dah menyebabkan kita dah ada simptom resah dan sebagainya. Jadi apa yang dialami kalau kita setakat risau tentang orang kampung dan rindu tu, itu emosi yang normal, ya. Tapi how do we talk to ourselves? Macam mana kita cakap dengan diri kita bahawa it's alright to have a feeling like this. Ini adalah biasa, dan mungkin kita kata benda ni sementara, ataupun ada cara lain di mana mungkin dekat kampung tu dia sendiri tak dapat ke kampung untuk tengok ibu bapa, kan. Tetapi mungkin boleh, apa kata orang tu, connection, ya, ataupun kontak tu kena sentiasa ada, berhubung. Kita ada banyak platform, kan, boleh WhatsApp, boleh ada video call dan sebagainya. Jadi gunakan peluang itu untuk bagi rasa isolasi tadi tu, keluarga di sana, saya di sini sebagainya itu berkurang, ya. Sebab apa yang kita perlukan sebenarnya adalah kontak. Tidak sangat kita kata kontak tu bagaimana, tak semestinya pergi berjumpa dan sebagainya. Kalau itu kita dapat perkabaran yang mereka sihat dan sebagainya, itu sepatutnya itu adalah satu benda yang positif untuk menenangkan diri kita, ya. So itu daripada segi rindu kepada keluarga ataupun risau dan sebagainya. So apa yang saya nak tekankan kat sini, gunakan apa-apa platform yang kita ada, sama ada kita savvy ke tak savvy. Kalau tak savvy, kita belajarlah, untuk kita kurangkan impak isolasi ni. Memang betul, siapa suka kalau duduk sorang-sorang, kan, kat dalam hutan ke kat dalam gua ke, sometimes memang you feel so stressed up, tak ada orang di sekeliling. Tapi at this point of time, alhamdulillah sebenarnya kita ada cara, kita ada online, ada telefon. Bayangkan dulu, kan, tak ada phone, tak boleh nak Skype, tak boleh nak guna WhatsApp, video call. Macam mana agaknya, kan? Mesti kita sangat risau. Tak tahu apa yang berlaku. Jadi itu nasihat saya lah. So banyakkan teknik relaksasi bagi mereka yang cepat anxious lah, ya. Gunakan teknik pernafasan, teknik imagery, bayangkan benda yang bagus, berfikir yang sentiasa yang baik lah. Kadang-kadang, kan, saya bagi contoh. Masa yang pandemik ni, kita ada dua berita. Berita kematian dengan berita pulih. Betul? Betul. Jadi mana kita nak tengok? Yang pulih ke yang kematian? Kan, mana nak dengar dulu? Kalau kita nak positifkan diri kita, wah, makin lama makin ramai orang pulih. Betul. Tapi kalau kita nak negatifkan diri kita, banyaknya kematian, dah beribu-ribu ni, macam mana, kan? Am I the next one? Itu dah pull us down. So kita ada pilihan kat situ. Kan? So kita ajar diri kita untuk berfikir yang positif. Alhamdulillah, itu dia. InsyaAllah, doktor, terima kasih. Itu satu panduan yang terbaik dan sangat menenangkan dengan Dr. Suzaili pagi ni. Dan biasanya betul juga, doktor, petang-petang bila kita dengarkan pengumuman daripada yang berbahagia Ketua Pengarah Kesihatan, beliau menyampaikan fakta-fakta tu juga dengan cara yang sangat tersusun supaya kita yang mendengar pun dapat dengar dengan tenang, menerima pelbagai situasi ni dengan macam doktor sebutkan tadi lah, positif, insya-Allah. Baik, kejap lagi, doktor, kita nak berehat sekali lagi. Kita nak sambung pula, macam mana pula kalau ada yang tertekan ataupun mengalami isu kesihatan mental ni sampai terbawa-bawa pada keganasan rumah tangga, contohnya penderaan dan sebagainya. Dan juga apa nasihat doktor untuk mungkin ada antara sahabat kita atau ahli keluarganya yang mengalami, memang dah lama mengalami isu kesihatan mental, doktor. Nanti kita sambung kejap lagi, Ya. Kita berehat seminit aja. Nanti kita akan sambung untuk pusingan ketiga untuk segmen kesihatan hari ini. Pastinya dengan topik menangani isu kesihatan mental dalam menghadapi COVID-19 bersama dengan Profesor Madya Dr. Suzaili Wahab dari Hospital Pakar An-Nur. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Untuk anda semua, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allah
عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري Ya Allah sihatkanlah tubuhku Ya Allah sihatkanlah pendengaranku Ya Allah sihatkanlah penglihatanku Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Dengarkan kami di Ipoh, Perak 102.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Terima kasih untuk anda yang terus saja bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami yang dengarkan kami menerusi radio dan juga menerusi atas talian di ikim.my termasuk juga di Facebook IKIM FM. Terima kasih banyak-banyak dan kita masih lagi bersama untuk kesihatan kita pagi ini membincangkan tentang menangani isu kesihatan mental dalam menghadapi COVID-19 bersama pakar perunding Sekretari Hospital Pakar An-Nur kita iaitu Profesor Madya Dr. Suzaili Wahab. Dan terima kasih doktor masih lagi setia bersama kita. Ada satu lagi WhatsApp daripada sahabat kita, siapa namanya, Azlina katanya saya salah seorang frontliner di PPUKM, katanya kita sama-samalah kita kembali pada hikmah yang Allah kurniakan menerusi ujian ini, insya-Allah apa je ujian dan dugaan kita sama-sama boleh atasi. Baik doktor, macam mana doktor kalau ada antara sahabat-sahabat kita ni mungkin dah diuji dengan tekanan dan tekanan melampau sampai menyebabkan kesan keganasan rumah tangga doktor? Ya. Okey, memang betul kita kalau kita tengok dari segi pengawalan emosi itu sangat penting pada ketika ini Dalam keadaan kita tertekan kadang-kadang emosi itu tidak bagus, kawal atur itu tak bagus. Jadi dia boleh menyebabkan seseorang itu mempunyai perasaan marah kepada siapa? Kadang-kadang dengan siapa pun dia tak tahu tapi rasa nak marah aje kan. Macam kalau orang tengok orang tak beratur pun dia marah kan. Orang lambat sikit di jalanan pun dia marah. Saya tengok macam dalam seminggu yang lepas ni macam-macam lah menunjukkan kemarahan. Ada yang pukul orang kat tengah jalan dan sebagainya kan. Jadi itulah kita tengok sebenarnya peringkat PKP ataupun lockdown ataupun kuarantin ni dia ada fasa dia. Fasa yang pertama tu macam kita bagus lagi boleh terima dan sesuai. Tapi fasa kedua, fasa ketiga ni dia dah macam agak lain sikit dan isu-isu mula timbul. Apa yang kita tahu ataupun saya perasan berita-berita di luar negara pun dia punya fokus dah menjadi lain. Waktu minggu kebelakangan ini lebih diketengahkan tentang efek di mana berlakunya keganasan rumah tangga dan efek apa yang berlaku dari segi lockdown tu. Macam mana PKP ataupun lockdown dan sebagainya tu dia boleh menyebabkan perkara ini berlaku. Dia boleh meningkatkan risiko untuk berlakunya perkara ini. Kenapa? Rasanya kita tak payah nak bayangkan susah-susah. Kita tahu katalah memang violence itu ataupun keganasan itu memang berlaku dari segi domestic violence itu di dalam satu rumah maka dia terperangkap ni PKP tak boleh keluar, you have to stay in this house, keluar pun memang tak boleh. So orang yang menjadi viktim mangsa tu dia akan stay dengan perpetrator dia ataupun pemangsa dia tadi tu. Masa ni lah the pemangsa tu kalau let's say saya cakap terus terang macam suami kan dia akan ada exert dia punya power ataupun control kepada biasanya begitu kan lelaki dengan wanita kan kepada wanita tadi tu. Dan PKP ni menerukkan lagi sebab dulu kalau nak cari sokongan senang. Kalau abuse saya keluar, saya pergi rumah mak ayah. But sekarang macam mana? Kan apa nak buat ni? Then it's trap, is a very vicious cycle di mana bila seseorang itu di abuse di dalam rumah maka anak-anak pun ada. Anak-anak trap sekali dalam rumah. Dan kita boleh imagine bahawa impact tu bukan setakat kepada ibu dia, wanita tu saja tetapi kepada anak-anak. Dan macam kita tahu of course yang penting anak-anak ni efek kalau ada abuse even witness dia nampak saja efek tu long lasting sampai bila dia dewasa dia akan mempengaruhi keadaan dia. Jadi mengapa wanita ni terkesan sebab satu dia tak ada power lah. Dia adalah wanita ni lebih lemah kan berbanding dengan lelaki. Lepas tu tak ada tempat untuk dia mendapatkan sokongan Dan kemudian kadang-kadang dari segi kurangnya pendapatan dan sebagainya tu
maka wanita pun terkesan tak boleh nak pergi hospital, nak dapatkan nak buat report dan sebagainya tu. Dan saya rasa satu lagi faktor yang disebabkan salah satu punca keganasan ni adalah pengawal aturan kemarahan yang lacking, kurang. Maksudnya ada individu-individu tertentu yang punya potensi seperti inilah. Contohnya kalau sekiranya mereka ni mengalami masalah penggunaan bahan-bahan terlarang kan, dari segi penggunaan alkohol, itu semua memang kita memang dah tahu dah risiko untuk menjadi violent ataupun keganasan tu memang sangat tinggi lah. Tapi untuk orang-orang yang biasa pun apabila peringkat macam ni kadang-kadang bila terkesan rasa macam ekonomi downturn macam ada gangguan pada ekonomi, macam mana seterusnya besok, macam mana perasaan marah resah tu timbul, boleh manifest daripada tak marah anak bila anak tu buat something wrong aja dia terus lash out jadi itu akan anak dia yang terkesan lah, kenapa macam ni boleh berlaku dan sebagainya kan. Jadi penting untuk kawal marah tu lah. Macam mana nak kawal kemarahan? Seperti biasa kita kena identify perasaan kita. Okay, I'm angry. Kenapa saya marah sebenarnya? Saya marah kepada siapa? Betul ke saya nak marah kepada anak saya ni? Am I doing the correct thing kalau kita nak marah kepada anak? And fikir dulu, if I do this, okay, what will happen to my child lah? Okay, jangan gunakan ni. Kebanyakan sekarang waktu ni mereka gunakan social media. Dia marah. Semua orang dimarah lah. Jadi apa-apa yang berlaku pun dia akan lash out dekat dalam media sosial kan. Orang ni tak bagus, orang ni memang a lot of harsh words is being used there. Jadi itu adalah cara yang memang sangat tak betul untuk kita channelkan atau kita displace. The word is displacement lah. Because kita marah, kita ni tidak ada kontrol terhadap apa yang berlaku waktu ni. Jadi kita displace je kepada satu benda lain atau perkara lain. Kita displace dekat anak, displace dekat ahli keluarga yang lain, displace dekat social media kan. Jadi itu memang tak boleh lah. Dan mungkin biasanya orang yang susah kemarahan ni dia ada masalah untuk meluah. Kalau misalnya dia meluah dan berkongsi beban itu akan berkurang. Jadi buat masa ni always kata orang tu praktiskan teknik-teknik macam how to make yourself feel very relaxed. Tu yang saya sebut pada peringkat awal tadi tu. Enjoyable things kan, bersikap positif dan sebagainya. Okey, dan tadi tentang tentang keganasan rumah tangga tu lah Cuma saya nak buat pesanan kat sini, kalau sebagai komuniti masyarakat kadang-kadang kita boleh perasan ada berlaku mungkin jiran dan sebagainya tu, kita kena proaktif lah, lebih proaktif pada waktu ini. Maksudnya bayangkan kalau victim itu memang trap dan tak boleh buat apa-apa, maka the next person adalah orang yang berdekatan dengan dia. Jadi kalau ada suspek macam ada berlaku penderaan dan sebagainya tu, kita ada macam beberapa talian ada banyak sangat talian yang telah contohnya macam talian kasih kan. Kemudian baru-baru ni macam dari segi Kementerian Pembangunan Wanita pun dia dah ada keluarkan satu hotline untuk kaunseling dan sebagainya. Boleh gunakan apa-apa channel yang ada untuk membuat kata orang tu laporan dan sebagainya. Okey. Kemudian yang mungkin saya perlu sebut juga tadi Cik Pian atau Cik Hazwan tadi ada tanya kan tentang tentang orang yang ada masalah sakit mental atau sakit psikiatri ni. Macam mana pula waktu COVID ni kan? Waktu pandemik ni. Jadi maksudnya mereka ni sebenarnya adalah memang berisiko lah, di mana apa-apa saja perubahan pada sekitaran dia sebenarnya meningkatkan risiko untuk relapse. Jadi sangat penting ahli keluarga yang ada sekiranya ada ahli keluarga yang ada berpenyakit seperti ini dan menerima rawatan, perawatan penting. Okey, memang kita lockdown. Memang kita tak boleh nak orang tu keluar sesuka hati dan sebagainya tu. Tapi perawatan perlu diteruskan. Jangan rasa terbeban sehingga kita sacrifice kan daripada mendapatkan rawatan. Contohnya ubat-ubatan tak boleh terputus lah. Lagi kita lockdown, lagi semasa PKP ni, lagi penting sebenarnya penjagaan kesihatan dari segi compliance to medication dan sebagainya lah. Dan kalau kita tengok pun kita tahu orang-orang yang ada penyakit psikiatri dan sebagainya ni, mereka sebenarnya sangat berisiko. Sebab apa? Sebab mereka kadang-kadang kurang peka dengan apa yang berlaku. Dari segi penjagaan kebersihan pun tidak terkawal kan. Dari segi kata orang tu kefahaman tentang stres dan sebagainya itu tak terkawal. Jadi faktor keluarga sangat penting di sinilah. Faktor keluarga lah yang akan memastikan mereka ini stabil ataupun tidak. Kalau sekiranya keadaan memang kata orang tu tak terkawal dan menjadi lebih teruk, tak boleh ada hesitation untuk hubungi pihak hospital lah.
Kadang-kadang memang doktor akan beritahu, okay, you need to bring patient to the hospital. Jadi itu memang kena dilakukan ya. Jadi maksud saya tu walau di mana kita berada, kita perlu praktikkan sesuatu yang membantu pada waktu inilah. Kalau kita tak ada masalah, then these are the ways that we can practice. Kalau kita memang ada masalah, apa yang kita perlu buat adalah begini-begini dan sebagainya. Jadi jangan kita kata orang tu rasa terlalu lost. Satu yang saya nak ketengahan juga bahawa saya lihat sekarang ni sebenarnya kerajaan kita dia sangat proaktif untuk memastikan kita semua sihat waktu pandemik ini. Dan memang sekarang ni saya tengok kalau saya tengok TV tak lama mesti akan ada kata orang tu nasihat-nasihat tentang cara macam mana nak menghadapi itulah jangkitan, macam mana cara kalau keluar pergi grocery kan. Dia cerita pakai mask dan sebagainya. Itu sebenarnya memang perkara-perkara yang perlu dibuat untuk jaga kesihatan mental. Itu adalah memberi fakta yang betul kan, memberi maklumat yang betul untuk digunakan oleh masyarakat. Itu semua memang langkah yang sangat positif. In fact, usaha macam tadi kita ada bincang, setiap hari kita menyampaikan fakta, informasi yang betul itu, sebenarnya itu menyebabkan stres kita berkurang kan sebenarnya. Cuma kita kena pilih lah apa yang kita nak tengok kan, kematian ke ataupun penyembuhan kan. Tapi itu semua adalah perlu. Kalau kita tak tahu, maka kita akan rasa lagi stres kan. Apa yang berlaku ni? Kita ni peringkat mana? Am I going to be the next one kan? Macam mana cara nak baik? Sekarang ni, waktu PKP ni, kita pun dah diberitahu. Ini adalah cara untuk memutuskan rantaian jangkitan kan. Jadi, itulah maksudnya kita sama-sama galas tanggungjawab ini. Itu yang paling penting sekali. Tiba teringat Puan Anita Abu Bakar dari Miasa pernah menyebutkan, dia kata antara kita ni boleh berlaku anxiety disorder, punca dia is uncertainty. Banyak benda yang kita tak yakin, tak pasti, tak sure. Jadi sebab tu akan menyebabkan kita rasa risau melampau, doktor kan? Jadi mungkin apa yang doktor sebut, bila ada kempen-kempen, informasi, maklumat tu membantulah mengurangkan kerisauan kita dan juga tekanan, insya-Allah. Doktor, kita dah 9:25 pagi, mungkin dari hujung kita sampai ke penghujung segmen kita. Mungkin sebagai kesimpulan jugalah, apa nasihat doktor untuk kita semua di mana saja berada, khususnya di rumah lah kan, untuk mengawal dan mengurus stres, tekanan kita semasa pandemik, doktor? Okey, yang paling saya nak sampaikan adalah situasi ni adalah situasi yang sukar. Walau di mana peringkatnya memang sukar. Cuma stres itu adalah perkara yang biasalah. Maksudnya semua orang akan rasa stres. Tapi macam mana kita menghadapi stres ni? Jadi praktikkan cara-cara yang positif yang mungkin kita dah bincang tadi, dan banyak juga support lain yang ada. Support lain tu maksud saya kalau sekiranya berlaku perasaan emosi tu terganggu dan sebagainya, hotline counselling dan sebagainya itu gunakan. Kita bertuah sebab waktu ini kita ada platform online. Jadi tak semestinya perlu datang, gunakan platform online tu untuk mendapatkan apa-apa bantuan yang kita perlukan. So it's just within our fingers. Dan seterusnya kita ingat waktu pandemik ni waktu yang sementara. InsyaAllah. Dan dia akan berkurangan. Itu yang kita tengok daripada dulu kan. Ada positif semua tu. InsyaAllah kan, dan kita teruskan berdoa lah, moga-moga pandemik ini dapat dipulihkan segera, insyaAllah, untuk kita kembali kepada kehidupan seperti biasa. Walaupun mungkin ada yang mengatakan kehidupan depan ni mungkin tidak seperti sebelum ni, doktor kan? Ya, betul. Tapi kita bersedia, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, untuk pagi ini terima kasih banyak kepada Profesor Madya Dr. Suzaili Wahab, pakar perunding sekretari Hospital Pakar An-Nur, untuk topik kesihatan kita pagi ini menangani isu kesihatan mental dalam menghadapi COVID-19 ya. Terima kasih banyak, doktor. Nanti insyaAllah bila semua dah pulih, kita bawa doktor ke konti pula InsyaAllah. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itu dia Prof. Madya Dr. Suzaili Wahab dari Hospital Pakar An-Nur untuk perkongsian segmen kesihatan kita hari ini. Banyak nasihat yang doktor sampaikan tadi. Moga-moga dapat membantu sedikit sebanyak kita punya pengurusan stres, tekanan sepanjang PKP ini berlangsung. Dah masuk fasa ke-3 dah. Ya, betul. Juga terima kasih pada anda yang menonton kami dari jam 8.45 tadi, dan diharapkan segala perkongsian yang telah pun dikongsikan oleh doktor kita tadi dapat dimanfaatkan dalam cara kita untuk menangani stres ataupun isu kesihatan mental ketika PKP ini. Okey? Kan, insyaAllah. Itu dia kesihatan kita. Kejap lagi kita dah hebahan ataupun perkongsian bersama rakan media kita dari stesen TV Al Hijrah bersama CEO-nya untuk perkongsian
pencapaian mereka dan juga ada kebahagiaan yang nak dikongsikan bersama. Wah, Ya, betul. amboi. Untuk anda semua, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami hanya di IKIM Dan inspirasi Inforia. Islami. Dengarkan Raihan dengan lagunya Kasih Sayang. Moga kita sebarkan kasih sayang. Moga tenang-tenang saja dan baik-baik saja di rumah. Dan terus dengar IKIM Inspirasi Inforia Islami.